Hajjah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, Raja Puan Muda Perlis. Ampun tuanku beribu ampun, sebab patik pun diampun. Patik bagi sekalian rakyat merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan duli-duli tuanku bercemar duli berangkat ke Forum Perdana Ehwal Islam pada malam yang berbahagia ini. Sesungguhnya keberkatan tiba duli-duli tuanku amat besar ertinya buat patik-patik sekalian. Ampun tuanku, patik pun ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk diteruskan dengan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam yang berbahagia ini. Ampun tuanku. Yang berbahagia Datin Seri Nur Aswana binti Omar yang dipertua by Dudinta Negeri Perlis, yang berhormat Tuan Haji Hamdan Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis dan isteri, yang berhormat Tuan Haji Khairi bin Hassan, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Esko Agama Islam dan Pembangunan Sumber Manusia dan isteri, ahli-ahli yang berhormat Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan limpah dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini. Sama-sama dapat kita berada di dalam Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan bersempena dengan Pesta Merdeka pada tahun 2015 yang dianjurkan oleh Baidudita Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis. Forum kita pada malam ini diserikan dengan gandingan panel yang cukup mantap yang akan membicarakan forum yang bertajuk Erti Kemerdekaan. Dan sudah pasti gandingan panel kita pada malam ini yang tidak perlu saya perkenalkan lagi, yang sudah pasti akan mengupas, membincangkan dan memberikan panduan kepada kita tentang erti kemerdekaan yang kita inginkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2015 yang kita sedang sama-sama menyemarakkan semangat itu pada ketika dan saat ini di bumi ini. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan kerana Allah, saya kenalkan sedikit panel kita yang pertama, iaitulah yang berbahagia Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa, Profesor Mardia Dr. Haji Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Apa khabar Datuk? Sihat Datuk malam ni, no? Nampak peluh sikit tu? Peluh tanda sihat lah. Dan panel kita yang kedua iaitulah yang bahagia Syekh Husin Yi, yang merupakan tokoh pendakwah yang sudah pasti tuan-tuan dan puan sekalian, beliau bukan hanya sekadar menyebarkan dakwah di dalam negara kita, dan bahkan beliau juga turut menyampaikan dakwah di peringkat internasional, di peringkat global. Dan beliau sudah pastilah antara mereka yang sentiasa memberikan panduan kepada kita. Dan beliau sudah pasti, kalau tak salah saya, beliau telah lama menyampaikan dakwah ini, dan bahkan di negeri Perlis sedari tahun 80-an beliau telah masuk ke negeri ini. Hadirin dan hadirat sekalian, merdeka satu nikmat yang cukup besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ia merupakan anugerah yang cukup besar, dan ianya satu anugerah yang wajar disyukuri oleh setiap daripada kita. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memulakan perbincangan kita pada malam ini, saya nak mulakan dengan saya bersama dengan yang bahagia Sahibus Samah Datuk Mufti Negeri Perlis. Yang bahagia Datuk, bila kita sebut tentang merdeka yang merupakan nikmat yang wajar disyukuri oleh semua daripada kita, tak kiralah bagaimana hal keadaan kita, bagaimana kita merasa bebas dan merdeka di dalam negeri dan negara kita ini. Dan sudah pasti di sana Islam melihat, bagaimanakah Islam melihat tentang erti kemerdekaan itu sendiri. Dengan segala hormatnya dipersilakan bagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli-duli yang tamat mulia, Deputi terhormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pengerusi, ahli panel Ustaz Husin Yi, Islam sebelum ia memerdekakan bumi,
Islam melakukan satu perkara yang lebih penting daripada memerdekakan bumi, iaitulah memerdekakan pemikiran manusia. Islam merdekakan cara manusia berfikir, sehingga manusia rasa dia bebas daripada cengkaman kemanusiaan, daripada menjadi hamba manusia, hanya menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Sebab itu apabila Rib'i bin Amir dia pergi berjumpa dengan Rostam. Rostam ini panglima tentera Parsi yang hebat dalam sejarahnya, dan Rib'i merupakan orang Badui padang pasir. Cuma dia keluaran Universiti Nabi SAW. Dia lulusan daripada institusi Nabi SAW, madrasah Nabi SAW. Pada zaman Umar bin Khattab berlaku pertembungan secara terus antara Parsi dan tentera Islam. Sesuatu yang tak pernah digambarkan, diandaikan oleh orang Arab. Suraqah bin Malik, ketika beliau kejar Nabi SAW semasa hijrah, di dalam riwayat Ibnu Hisham disebut bagaimana apabila Suraqah menghampiri Nabi SAW, kaki kuda Suraqah tenggelam. Kerana Suraqah ni dia ambil tawaran, dia nak reward yang ditawarkan oleh Quraisy kepada sesiapa yang dapat menangkap Muhammad SAW. Jadi dia ni orang muda, dia pun pergi dengan gerombolan dia nak pergi tangkap Nabi SAW. Apabila dia hampir sampai kepada Nabi, kaki kuda dia tenggelam di dalam pasir. Lama kelamaan dia tahu bahawasanya, dia sedar bahawasanya dia sedang berhadapan bukan dengan Nabi, tapi dengan seorang insan yang mendapat perlindungan Tuhan. Lalu dia minta supaya Nabi SAW menjamin keselamatan dia. Nabi bukan saja jamin dia, ketika itu sebenarnya Nabi tak ada apa lagi, sebab Nabi belum sampai Madinah. Nabi masih lagi, dalam erti kata lain, pelarian yang lari daripada Mekah ke Madinah, berhijrah. Tapi Nabi jamin dia. Bukan saja Nabi jamin, Nabi bagi tahu dia, dia akan memakai suara Kisra. Dia akan memakai gelang Maharaja Parsi. Suraqah tanya balik, Parsi itu Parsi? Nabi kata Parsi. Nabi SAW sampai ke Madinah. Kerajaan Islam Madinah tidak besar. Ia lebih kecil daripada Kangar ini. Tetapi umat Islam membangun. Baginda SAW wafat dalam keadaan tak dapat pun Parsi dijatuhkan. Bahkan Nabi dan negara Madinah mendapat ancaman daripada serangan-serangan luar, sehinggalah kepada berlakunya pembukaan Mekah sudah agak stabil. Tetapi Quraisy ancam, berbagai-bagai ancaman. Orang Quraisy pun heran. Muhammad tawar supaya nak mengambil gelang Maharaja Parsi, sedangkan rakyat Madinah sekarang pun terkepung. Nabi wafat, Parsi tidak tumbang. Abu Bakar As-Siddiq mengambil tempat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia wafat 2 tahun 6 bulan pemerintahan beliau, tak panjang. Parsi tidak juga tumbang. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar telah hantar pasukan tentera untuk berhadapan dengan Parsi. Ini kira sudah pergi jauh ke hadapan. Orang Arab tidak pernah daripada mana-mana hari mereka bermimpi bahawasanya satu hari Arab akan berperang dengan Parsi ataupun Arab akan berperang dengan Rom. Kerana kedua-duanya ini merupakan empire yang sangat besar dalam sejarah ketamadunan manusia. Tapi apabila bangsa yang berpecah-pecah Arab disatukan,
Tidak dengan Quraisy, tidak dengan nama Quraisy, tidak dengan nama Mekah ataupun Madinah, tapi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disatukan sehingga mereka sampai menghadapi tentera Parsi. Parsi pening, got crazy. Macam mana mungkin boleh Arab nak berperang dengan mereka? Sehingga apabila wakil daripada tentera Islam dihantar ketika itu, Rib'i bin Amir. Rib'i adalah satu orang padang pasir. Tak ramai orang kenal pun Rib'i. Walaupun dia sahabat, tapi dia sahabat yang kecil. Tak ramai orang kenal nama dia. Sebab itu kita tak dengar ramai orang tahu tentang Rib'i. Rib'i pergi dalam keadaan dia pakai, diikat tali di kepala dia. Dia tak ada serban, baju dia biasa. So dia jumpa dengan Rostam yang tentera dia ketika itu lebih kurang 7, dikatakan kekuatan Parsi keseluruhannya ratus ribu, mungkin sampai hampir 500,000 tenteranya. Rostam bertanya kepada Rib'i, kamu orang Arab, apa masalah kamu yang sehingga sanggup tampil untuk melawan Parsi? Kamu tahukah ini Parsi? Rib'i memberi jawapan kepada Rostam tentang makna bagaimana Islam memerdekakan manusia, yang juga merupakan misi dakwah yang selalu saya baca ucapan ini. Dan saya sangat terkesan apabila saya membaca Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Dia menyatakan bahawasanya inilah inti kandungan kepada dakwah. Rib'i tak belajar panjang, dia tak sekolah ataupun dia tak study lama macam Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi ataupun Umar. Tetapi kesan daripada bagaimana Islam mendidik pemikiran, Rib'i bagikan satu jawapan yang ringkas, tapi itulah Islam secara keseluruhannya. Misi Islam, dakwah Islam, kemerdekaan dalam arti kata yang lain. Kata Rib'i, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril adyani ila adlil Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang hantar kami. Rib'i tak kata Amirul Mukminin Umar yang hantar kami. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah mahu daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Inilah makna yang Islam bawa dalam memerdekakan manusia, yakni mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia, hanya mengabdikan diri kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama, sistem whatever, kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit, yakni cara fikir hanya bersekitar tentang kepentingan kemanusiaan di dunia ini, kepada keluasan dunia dan akhirat. Di atas ini maka Islam berperang dengan Parsi, dan di atas ini maka Islam telah membuka kota-kota, dan Islam tak namakan ia sebagai satu tawanan. Sebaliknya menamakan pembukaan Islam, kalau kita baca dalam sejarah, dinamakan dengan futuhat, iaitu pembukaan. Kerana Islam apabila datang, ia tidak menjadikan manusia sebagai hamba manusia. Orang-orang yang berada di Mesir, mereka merupakan Kristian Ortodok, bangsa Koptik ataupun Qibti di Mesir. Mereka ditindas oleh Kristian pusat Rom. Apabila Islam datang, Islam bebaskan pemikiran mereka. Dahulu mereka dilanyak, dipukul, tak ada masalah. Tapi apabila Islam menguasai Mesir, ini sebagai salah satu contoh, maka gubernur di Mesir ialah Amr bin As, sahabat Nabi SAW. Orang Koptik bawahan dahulu tak ada hak pun, hak asasi tak ada pun.
Tapi apabila satu hari apabila Islam menguasai Mesir, pemikiran, cara fikir rakyat Mesir berubah. Satu hari anak Amr bin As berlumba kuda dengan anak orang Koptik ataupun anak orang Qibti ini. Lalu anak Amr bin As kalah dalam perlumbaan itu. Dan dia bagi tahu, dia pukul anak orang biasa ni. Dia kata, ana ibnul akramin, aku anak orang yang mulia-mulia. Dia balik mengadu kepada bapaknya. Kes ini tidak besar sebenarnya. Tak ada apalah, budak-budak main kuda sama-sama dia. Yalah, dah besar lah. Budak-budak muda, dia pukul. Tapi bila dia pukul, bapak dia bawa kes ke Madinah kepada Umar bin Khattab. Tak mati pun anak dia. Tapi dia ada pride. Dia ada maruah. Kerana siapa ajar? Islam ajar. Dahulu dia Kristian, tapi dahulu Kristian tak ajar dia ni. Dia bagi tahu pada Umar, anak Amr bin As pukul anak saya. Masa pukul dia kata, ana ibnul akramin, aku anak orang yang mulia-mulia. Umar panggil Amr bin As. Dan Umar bagikan tongkat Umar kepada budak ni. Panggil anak Amr bin As. Kata Umar, idrib ibnul akramin. Pukul anak orang-orang yang mulia itu. Islam bagikan nilai maruah, kemuliaan kepada manusia. Dan Islam ini satu tabiat dia mengiktiraf siapa saja yang berjuang untuk kemanusiaan. Nabi SAW kata dalam riwayat Baihaqi, Nabi kata, laqad syahadtu hilfan fi dar ibn Jad'an Bani Hashim wa Zahra wa Tayyim wa ana fihim law du'itu bihi fil Islam la ajabt. Aku telah melihat satu perjanjian yang dibuat di rumah Abdullah bin Jad'an. Semasa Nabi tak jadi Nabi lagi. Masa tu, semasa zaman Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Nabi muda-muda. Nabi tengok Bani Hashim, Zahrah dan Tayyim, ini Bani-Bani ni, kabilah klan ini, dia orang buat satu perjanjian untuk menentang orang-orang yang menindas orang lain. Sama-sama Quraisy mereka buat perjanjian ni. Nabi kata, aku tengok semasa jahiliyah, semasa Islam tak muncul, Nabi tak jadi Rasul lagi. Lau du'itu bihi fil Islam la ajabt. Kalau aku diseru, dijemput semasa Islam ni untuk join perjanjian tu, aku akan join, aku akan sertai. Maksudnya apa saja misi misi kemanusiaan, membebaskan manusia, menentang kezaliman, disokong oleh Islam, sekalipun mungkin yang membawanya itu bukan orang Islam. Sebab tu kita lihat dalam sejarah, orang Islam patut sokong usaha menentang apartheid dulu, Nelson Mandela, sebelum orang lain sokong. Banyak usaha-usaha yang baik umpamanya kita sokong. Kenapa? Kerana Islam menyeru kepada kebebasan dan kemerdekaan manusia. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia saya bersama Datuk. Yang saya tengok Datuk masa berucap tadi ni, saya dengan angkat-angkat tangan ni, saya pun nak semangat ni. Tentang bagaimana Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, sangat mementingkan soal memerdekakan jiwa, memerdekakan pemikiran. Kerana Islam tidak akan sama sekali merelakan apa-apa jua jenis belenggu. Hadirin hadirat sekalian, saya suka juga untuk memanggil atau menjemput saudara yang masih lagi berada di luar, yang saya nampak alhamdulillah pertemuan kita semakin ramai kita ada pada malam ini. Dan sebelum saya nak bersama dengan yang bahagia Fadilatul Syekh Hussein Yi, mungkin saya nak tanya kepada tuan-tuan ni, adakah kita rasakan kita merdeka? Tuan-tuan, adakah kita merasakan kita berada dalam sebuah negara yang bebas merdeka? Dalam keadaan, tuan-tuan, kalau kita melihat di dada-dada akhbar, kita pernah membaca bagaimana seorang ibu yang diherdik oleh anaknya, ditendang keluar daripada kereta milik anak itu. Kita membaca di dada-dada akhbar bagaimana statistik jenayah remaja yang semakin lama semakin meningkat. Menunjukkan, tuan-tuan, apakah ini hasil kemerdekaan negara kita, ataupun kesilapan itu hanyalah kerana kesilapan individu manusia yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang mereka rasai. Hadirin dan hadirat sekalian, merdeka bukan hanya bebas daripada belenggu penjajah. Merdeka
padanya ada kebebasan pada jiwa dan minda. Jadi saya nak terus kepada yang bagi Fadilatul Syekh Husin Yi. Mungkin apa komen yang bagi Ustaz tentang merdeka tidak hanya pada kebebasan daripada belenggu penjajah, tapi merdeka mestilah pada jiwa dan juga pemikiran. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghadap di bawah tuli yang maha mulia tuanku dan juga para pimpinan-pimpinan negeri Perlis yang kita sayangi, saudara pengurusi majlis dan sahibul samaha, Tuan Mufti Negeri Perlis. Bila kita bincang masalah kemerdekaan hakiki atau kemerdekaan secara lugawi, artinya independen, kebebasan yang dibawa oleh Islam lebih menyeluruh daripada kebebasan yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan yang lain. Kita lihat kepada ayat Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wastanibut taghut. Allah ingatkan kita bahawa pada setiap umat dia utuskan rasul, para nabi-nabi, untuk membebaskan manusia daripada menyembah berhala-berhala, menyembah manusia, benda, kayu, batu, kepada penyembahan Allah wahdah, sebagaimana sahibul fadilah telah sentuh tentang kebebasan yang paling utama, supaya manusia tidak terus terperangkap dengan sifat takut kepada makhluk lebih daripada Khaliq. Ini dinamakan kemerdekaan jiwa rohaninya, supaya manusia bebas daripada kesyirikan. Itu satu. Islam juga bila sebut kemerdekaan, dia juga mau supaya umat manusia, bukan umat orang Islam saja, umat manusia, supaya bebas daripada taklid, bebas daripada tidak berilmu bila nak buat sesuatu amalan. Agama Islam datang untuk membasmikan sikap pemikiran yang tidak keterbukaan, sikap yang suka ta'assub dan taklid buta. Umumnya orang panggil taklid buta, kerana taklid buta akan menjadi manusia tidak boleh maju, kerana dia tidak boleh berfikir dengan bebas. Sebab itu dalam surah Isra ayat 36 juga Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah melarang manusia membuat sesuatu, memperkatakan sesuatu tanpa ilmu. Jadi Islam datang juga memerdekakan pemikiran manusia, supaya manusia nak buat sesuatu biarlah berilmu, bukan hanya dengan ikut-ikutan tanpa ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat sejarah manusia, manusia sudah biasa dengan memperhambakan manusia. Slavery sudah jadi satu amalan sejak tamadun manusia. Walaupun manusia itu tamadun, hatta di barat masih ada sistem slavery lagi. Islam datang untuk membebaskan manusia daripada perhambaan manusia. Kalau di barat dulu, walaupun mereka perjuangkan hak asasi manusia, sistem perhambaan, kemerdekaan hakiki belum dapat dirasai lagi. Masih ada double standard, tidak ada keadilan sejati.
Sebab itu kalau kita reflect balik di barat saja, bila sebut independen, masih ada juga manusia yang tidak dibenarkan oleh tuannya untuk dia memiliki identitinya. Nama dia pun tak dibenarkan. Orang African American yang banyak di Amerika contohnya, hilang identiti, nama dia pun hilang, sehingga mereka akan diberi nama Cotton. Artinya kalau kerjanya kerja dengan barang-barang yang ada kaitan dengan cotton, dinamakan cotton. Kalau apabila dah merdeka mereka, orang kulit hitam lebih suka memanggil nama mereka Freeman, Robert Freeman, ya, ataupun Jason Freeman. Dia nak rasa kebebasan. Islam sudah lama memperkenalkan kemerdekaan hakiki, bukan hanya dalam ucapan, dalam documentation saja, membebaskan manusia benar-benar daripada menjadi hamba manusia, takut pada manusia, takut pada Allah. Cara yang terbaik apabila kita dapat kemerdekaan, untuk kita mensyukuri nikmat ini, kita perlu jaga kemerdekaan. Apakah selama ini kita sudah merdeka benar-benar? Wallahu a'lam. Sampai hari ini minda umat Islam sekarang belum lagi merdeka pada hakikatnya. Mereka masih taklid kepada apa yang dibiasakan oleh mereka. Islam datang supaya membebaskan kita bertaklid hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya menurut pandangan Islam, kalau kita sudah dapat membebaskan diri daripada taklid kepada makhluk, kepada taklid pada Allah, baru kita dapat merasai hakikat kemerdekaan yang sebenar. Mudah-mudahan Allah merdekakan minda kita, jiwa kita, dan juga badan kita, insyaAllah. Jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada bahagia Syekh Husni yang telah memberikan pandangan beliau tentang bagaimana merdeka pada jiwa, merdeka pada minda ini perlu kita lestarikan dalam kehidupan kita. Dan hadirin dan hadirat sekalian, saya nak kembali kepada yang bahagia Datuk Saiful Samad Mufti Negeri Perlis tentang bila tadi yang bahagia Datuk telah memulakan tentang pelbagai perbincangan ataupun pelbagai pandangan yang dinyatakan oleh sebahagian besar daripada para ulama dan bahkan para sahabat telah menunjukkan kesungguhan mereka dalam menunjukkan bagaimana Islam telah terdahulu membuktikan kemerdekaan ini merupakan perkara yang sangat dititik beratkan oleh Islam. Dan Fadilatul Syekh Husni juga telah membicarakan tentang pentingnya merdeka pada jiwa, merdeka pada minda dan sebagainya. Tetapi bila kita melihat, ialah dalam keadaan kita telah merdeka dan negara kita juga telah bebas daripada belenggu penjajah, dan kita sedang membangun, membina negara kita dalam keadaan yang sekadar kemampuan kita, kita berusaha untuk memperbaiki. Kalaupun ada kekurangan dan yang dah baik, kita akan tambah baikkan. Jadi pada pandangan saya bersama Datuk, apakah sebenarnya pengisian kepada kemerdekaan negara kita ini, supaya kemerdekaan ini memberikan erti dan makna kepada kita semua? Silakan Datuk. Terima kasih Mengusi. Saya tertarik apabila Ustaz Husni sebut tentang slavery, bagaimana perhambaan yang berlaku di dunia barat, di US, di Amerika Syarikat dan juga di England pada zaman itu. Islam, pada zaman kedatangan Islam, perhambaan ni berlaku dalam seluruh dunia. Sebab itu kita ada lebak bebas hamba. Tapi ketika dunia Islam hampir telah bebaskan semua hamba, di barat masih tak dapat bebaskan hamba. Bahkan mereka wujud lebih ramai lagi hamba. Dicuri daripada Afrika, dibawa ke US, dicuri daripada Afrika, dibawa juga ke England ataupun ke Britain. Saya suka, selalu saya sebut,
antara benda yang di samping baca sejarah Islam, antara perjuangan yang kita hormat dalam usaha ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh William Wilberforce. Sebab itu orang politik kena tengok macam mana menggunakan parlimen untuk menunaikan satu hasrat yang baik, perjuangan yang begitu lama. Tengok filem The Amazing Grace, macam mana hebatnya perjuangan menggunakan parlimen dengan tujuan yang betul lah. Bagaimana telah dibebaskan perhambaan di Britain dengan perjuangan seorang ahli parlimen biasa, iaitu William Wilberforce. Tapi saya nak sebut tentang apa sedikit lagi Ustaz Nazim, tentang yang soalan Ustaz Nazim sebut tadi. Bagaimana apa yang dibuat oleh agama Islam kepada pikiran manusia. Islam dia install pemikiran, dia install makna kemerdekaan dalam diri orang. Bilal dia hamba dalam erti kata dulu, hamba ni suruh apa pun orang buat. Suruh dia angkat tu ke, suruh hamba ni hamba lah. Tapi apabila Bilal mendapat ajaran Islam, tubuh dia dimiliki oleh tuan dia Umayyah, tapi dia heret dia di tengah padang pasir, dia letak batu yang besar, dihimpit dada dia, diseksa di tengah panas, dia sebut Ahad, semua orang tahu cerita itu, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Mereka menguasai tubuhnya tapi tidak dapat menguasai diri dan pemikirannya. Bagaimana Islam membawa makna supaya manusia di bawah cengkaman apapun jiwanya mesti merdeka. Bila orang Islam ditindas dengan begitu teruk di Mekah, orang Islam sebahagiannya Nabi syorkan mereka supaya berhijrah ke Habasyah, Abyssinia. So itu hijrah yang pertama yang orang Islam lakukan, tetapi Nabi tidak terlibat. Nabi tidak pergi. Nabi operate benda itulah, tapi Nabi tak pergi. Jadi dia orang pergi ke sana, terutama mereka-mereka yang lemah pergi ke sana, nak elak daripada ditindas oleh Quraisy di Mekah. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka daripada Abyssinia ataupun daripada Habasyah ini, Ethiopia ini, Nabi suruh hijrah ke sana kerana di sana ada sebelum tu kita semua tahu kerana di sana ada raja dia, yang mana raja dia adil. Sebab tu keadilan ini diiktiraf oleh Islam sekalipun dia datang daripada bukan Islam. Nabi kata izhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Kamu semua pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang seseorang tidak dizalimi di sisinya, iaitu Najasyi. Dia pergi jumpa Najasyi, sebab tu ada panjang dalam sejarah Islam dialog pelarian Islam di hadapan Najasyi ketika mana Quraisy menghantar pasukan untuk ambil balik, pindah ekstradisi mereka daripada Habasyah balik kepada Mekah. Dialog yang begitu hebat, Najasyi tersentuh kerana Ja'far bin Abi Talib bagi tahu bahawasanya Nabi kami yang suruh datang ke sini kerana engkau seorang raja yang adil. Sehingga akhirnya berakhir dengan Najasyi masuk Islam secara diam, rakyat tak tahu, dia seorang je tahu dia masuk Islam, dan Nabi menyembayangkan jenazahnya secara gaib disebabkan kerana dia masuk Islam secara diam-diam, orang lain tak tahu. Bila dia mati, orang Islam di Madinah salatkan. Okey, tak apa. Bila mereka pergi ke sana, banyak kejadian yang mereka lihat. Di dalam riwayat Ibnu Majah, bila mereka balik ke Madinah kerana Nabi dah pindah Madinah. Jadi adalah yang balik-balik daripada Habasyah ni duduk di keliling Nabi, budak muda ada, orang perempuan ada, macam-macam. Nabi kata, ala tuhaddithuni ma ra'aitum bi ardi Habasyah. Ala tuhaddithuni bi a'ajibil lati ra'aitum bi ardi Habasyah. Tak maukah kamu cerita kepada aku apa benda yang agak pelik-pelik sikit kamu tengok di Habasyah tu? Jadi saya nak sentuh, mungkin kalau kita cerita ada pokok tu ke, ada benda ni ke kan, tapi bagaimana Nabi telah bentuk pemikiran mereka. Satu orang muda telah cerita kepada Nabi benda yang pelik bagi dia, yang menarik ingatan dia, yang dia ingat. Dia melihat seorang perempuan yang hamalat qullatan minal ma' ala ra'siha. Dia bawa air atas kepala dia. Tengah dia bawa air,
Ada satu orang muda datang, tak tangan belakang bahu dia ni, tolak dia. Perempuan ni terjatuh. Bila perempuan ni jatuh, terduduk dia, pecah bekas air tu. Perempuan ni bangun. Perempuan ni tengok kepada orang muda ni. Orang muda ni kira dia orang ni penguasa lah, ataupun orang-orang gangster kawasan tu. Perempuan tu kata, ya Ghudar, idza wada'a Allahul kursi wa jama'al awwalin wal akhirin sata'lamu amraka wa sata'lamu amraka wa amri wa amrak. Wahai Ghudar, Ghudar ni bahasa Arab maksud wahai pengkhianat. Bila Allah himpunkan yang awal dan yang akhir manusia, dan masa tu kau akan tahu bagaimana kedudukan kau dan aku. Sata'lamu amraka wa amri indahu ghada. Kau akan tahu nanti bagaimana kedudukan kau dan aku di sisi Tuhan. Yang ni aku akan tuntut apa yang kau buat hari ini pada aku di hadapan Allah nanti. Budak muda ni cerita, ini benda menarik bagi dia. Nabi kata, sadaqat, sadaqat. Kaifa yuqaddisullahu qauman la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Nabi kata, betul yang orang tua tu cakap. Bagaimana mungkin Tuhan memuliakan satu kaum yang tidak bertindak menghalang orang kuat menindas orang lemah. Ini perkataan Nabi yang menunjukkan kemuliaan suatu kaum ya apabila ditegakkan kebenaran dan hak. Sebab itu orang Islam lama menghadapi peristiwa penjajahan, mereka berjuang membayarnya dengan harga yang mahal. Rakyat Algeria tidur di landasan kapal terbang untuk menghalang tentera Perancis masuk. Rakyat Libya berperang di bawah Omar Mukhtar menghadapi tentera Itali yang memakan korban ribuan, puluhan ribu orang dibunuh. Orang Islam membayar kemerdekaan ini dengan harga yang mahal. Cumanya, bagaimana mungkin suatu bangsa yang daripada kecil, umat Islam, Arab khususnya, Arab ni bangsa pinggiran, ada bahasa yang bagus tapi tak naik ke pentas antarabangsa. Rom, Parsi, kerajaan Cina ketika itu, kerajaan kuasa di India ketika itu, tamadun-tamadun Mesopotamia yang berada di Sungai Furat, yang berada di Egypt, mereka semua naik, tapi Arab tak naik. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Arab tak pernah naik, sehinggalah datangnya Islam yang menaikkan mereka. Apabila Umar bin Khattab pergi pada zaman pemerintahannya, Palestin telah ditawan oleh tentera Islam. Untuk nak buka kota Palestin, tentera Kristian minta ada sikit penghormatan, minta khalifah sendiri datang buka kunci. Omar datang daripada Madinah, bayangkan tak ada kenderaan ketika itu, hanya naik kuda. Daripada Madinah pergi ke Palestin, berpuluh hari makan masa, dan dia pergi hanya dengan seorang pembantu dia. Apabila Omar sampai, Omar pakai biasa aja. Sahabat yang tunggu ketika itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid Al-Walid, ramai lagi. Bahkan Bilal juga ada di sana ketika itu. Mereka tengok Amirul Mukminin ni, Kristian tunggu, semua orang tunggu, pakai, rasa macam tak apa happy, pakai biasa sangat. Lalu Abu Ubaidah kata pada Umar, Amirul Mukminin, kalau Amirul Mukminin pakai bagi nampak hebat sikit, barulah nampak standard dengan Kristian apa yang duk tunggu ni. Omar ketika itu orang dia simple, dia sebagai khalifah. Omar bagi ucapan yang terkenal yang semua kita hafal. Omar kata, nahnu qaumun
Dia kata, wahai Abu Ubaidah, kalau orang lain kata aku tak heran, tapi engkau kata, sepatutnya kau tak kata benda ni. Umar kata pada sahabat-sahabat yang ada, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falamma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, nescaya kita akan dihina oleh Allah. Benar, orang Arab sampai hari ini macam-macam mereka buat, tapi mereka tak balik pada Islam. Orang Arab tak dapat keluar daripada belenggu mereka dikuasai oleh pihak lain sejak hari jatuhnya kekuasaan Arab yang berada di bawah nama Islam. Indonesia, punyalah besar Indonesia, 2,200 kat 300 juta sekarang rakyat dia. Tapi Indonesia ni besarlah, antara negara yang besarlah dalam dunia ni. Belanda, besar mana aja Belanda. Orang sebut Belanda minta tanah. Peta ni Belanda tak apa nak nampak. Bagaimana Belanda boleh datang daripada Belanda menawan Indonesia? Tu tak kira lagi dengan segala silat-silat Indonesia terbang atas pokok turun semua hilang di hadapan senjata Belanda. 511 Alfonso di Albuquerque datang ke Melaka. Orang Melaka jatuh, orang Islam jatuh hanya dengan kerajaan-kerajaan kecil. Padahal dahulu kerajaan-kerajaan empire Islam, empire Rom dan Parsi jatuh hanya dengan pasukan yang kecil daripada umat Islam. Sebab itu Islam tidak merdekakan tentera, tapi ia memerdekakan pemikiran. Apa yang memenangkan generasi awal ialah pemikiran yang merdeka, sehingga mereka membentuk kerajaan dan umat yang merdeka. Apa yang menewaskan kita ialah pikiran yang dijajah, walaupun kelihatannya kita ada kekayaan dan ada kemerdekaan. Terima kasih kepada Sahabat Semua Datuk di atas pandangan Sahabat Semua Datuk tentang bagaimana Islamlah sebagai perkara yang harus diisi dalam kita mencorakkan negara ini supaya kita dapat melestarikan kemerdekaan negara. Hadirin-hadirat sekalian, saya nak kepada panel kita yang kedua, iaitulah yang berbahagia Fadilatul Syekh Hussein Yi. Bila kita sebut tentang Malaysia, kita tak dapat lari tentang bagaimana keadaan masyarakat kita yang berbilang bangsa, masyarakat yang mungkin dengan kepelbagaian etnik, dan kita dengan pelbagai perbezaan ini dapat terus menerus berada dalam keadaan yang baik sampai ke hari ini. Dan kita telah baca bagaimana sejarah telah menceritakan tentang kontrak sosial, dan kita juga membicarakan tentang bagaimana sikap toleransi yang sememangnya telah mendarah daging yang berada di kalangan umat Islam dalam negara kita. Hadirin hadirat sekalian, saya nak tanya kepada yang bahagia saya bersama Sahabat Fadilah Ustaz Hussein Yi tentang apakah peranan anggota masyarakat dalam nak memastikan keharmonian negara kita ini akan terus terpelihara. Dengan segala hormat dipersilakan. Apabila kita lihat kepada agama kita Islam yang Allah pilih untuk kita, sudah cukup sempurna. Dan kalau kita dapat memahami, mengikuti Islam sebagaimana diwahyukan oleh Allah, kita pasti dapat membawa keharmonian, kejayaan pada sesiapa saja. Contohnya, Nabi adalah sebaik-baik contoh. Dia duduk di Mekah waktu itu, kabilah masyarakat bukan satu saja, ada 360 lebih kabilah, masyarakat majmuk juga, lebih ramai orang yang belum Islam daripada orang Islam. Orang Islam sedikit sangat dibanding dengan orang tidak Muslim. Tetapi akhirnya kesemua itu dapat hidup aman, dapat keadilan, dan mereka akhirnya memeluk agama Islam. Bukan hanya Islam membawa perubahan segi zahir saja, tetapi Islam mampu menyatu padukan semua bangsa.
Tak kira dia kumpulan A, B, C, D. Kalau contohnya negara kita ada China, ada India. Kalaulah orang Islam dapat kembali kepada panduan agama, tidak perlu kita cari panduan lain, tidak perlu kita ikut nilai-nilai lain, cukup dengan agama kita, bangga ikut dan kita laksanakan. Saya yakin kita dapat buktikan kehebatan Islam, izzah Islam, sebagaimana telah disebut oleh Sahibul Samaha juga, bahwa Islam ini satu-satunya agama yang Allah redha, dan izzah, kemuliaan semua datang dari Allah. Kalau kita ikut balik Islam, insya Allah kita akan membawa keharmonian, kejayaan, ketamadun kepada manusia, bukan kira orang Islam saja, pada semua masyarakat. Contohnya, dahulu wanita tidak ada hak, tidak ada kemuliaan. Wanita tidak ada nilai sebelum datang Islam. Islamlah satu agama yang datang untuk membebaskan, memerdekakan manusia daripada jadi hamba lelaki, hamba pada nafsu lelaki. Akhirnya mereka jadi insan yang mulia. Sehingga Nabi ingatkan umatnya, bila ada sahabat tanya, seorang anak tanya, "Ya Rasulullah, kalau ayah saya panggil, ibu saya panggil, siapa yang patut saya layan dulu? Siapa yang patut saya hormati dulu?" Tetap Nabi kata, ibu. Ditanya lagi, ibu. Ditanya lagi, ibu. Tapi tak habis lagi, tanya lagi. Rasulullah pun sedar, kerana orang ini nak juga dengar kalimah lain. Last kali Nabi kata, bapa. Bapa ini pun kira last kali. Kebetulan orang itu tanya. Kalau tak tanya, ibu-ibu selesai di situ. Kerana dia terus tanya, akhirnya Nabi kata bapa juga. Zaman sekarang barulah timbulnya kumpulan-kumpulan nak memperjuangkan hak wanita. Islam sudah memperjuangkan hak wanita 1400 tahun contohnya. Kalau kita rasa yakin dengan Islam, dan sepatutnya kita yakin, tetapi sayangnya umat Islam sudah tidak dapat menjadi contoh kepada yang lain pada akhir-akhir ini, kerana kita tidak rasa izzah dalam Islam. Kita memuliakan nilai orang lain, wahal nilai kita lebih baik daripada yang lain. Nilai manusia, ciptaan manusia. Nilai Islam datangnya Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Sebab itu kami ingin juga, sebaiknya kalau kita nak pastikan kemerdekaan, keharmonian, keamanan wujud selama orang Islam menjajah, insya Allah dengan Islam saja kita pasti akan diberi oleh Allah kemuliaan, kerana izzah datang dari Allah Rabbul Alamin. Dan orang akan hormat kita apabila kita hormat agama kita. Orang akan mulia kita bila kita muliakan agama kita. Dalam pengalaman kami bersama masyarakat yang belum Islam, bila kita tunjuk pada mereka hakikat Islam, bukan apa yang orang Islam lakukan, apa yang Islam perkatakan dalam agama Islam, dalam Quran dan Sunnah. Saya belum lihat ada orang yang belum Islam menafikan kehebatan, keindahan, the beauty of Islam. Kalau Islam dapat dilaksanakan sebagaimana Allah mau kita lakukan. Contohnya, kemerdekaan ini telah kita sambut bertahun-tahun, 50 lebih tahun. Tetapi pada hakikat kita semua sedar, minda kita belum lagi bebas. Kita masih ikut budaya orang-orang lain dalam cara menyambut kemerdekaan. Contohnya, bukankah baik bila kita dapat satu nikmat, kita ingat kembali nikmat kemerdekaan, bagaimana perjuangan orang dulu, dan akhirnya Allah beri kemerdekaan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan, beribadat, buat apa yang kita rasa baik untuk kita. Akhirnya Islam itu maju. Dengan kemajuan Islam,
kita menghormati hak orang lain juga. Ini nak jaga, nak lihat bagaimana Islam mampu membawa keamanan. Dia hormati hak orang Cina. Cina pun ada rayanya. Cina pun ada dua jenis. Satu Cina, satu Cina Buddhis. Cina dia sambut hari raya Cina. Cuti juga. Datangnya waktu Wesak Day, cuti lagi. Datang pula Dipawali, cuti lagi. Dapat pula Taipusam, cuti lagi. Datang Christmas, cuti lagi. Semua cuti. Mana ada satu negara yang menghormati kebebasan agama lebih dari Islam? Pergilah negara barat, mana ada cuti hari raya? Tak ada. Dia cuti Christmas saja. Dia jaga hak dia, dia tak jaga hak orang lain. Tapi kita alhamdulillah, karena Islam ya, mau kita hormati hak orang lain. Jadi cara kita sambut sepatutnya, kalau ditanya pada pengalaman bila saya lihat, kita orang Islam datangnya, katanya kita nak sambut hari kemerdekaan bukan dengan hura-hara, bukan dengan mabuk, tetapi kita syukur pada Allah. Sujudlah syukur contohnya. Datangnya 31 nanti orang kata merdeka, kita Allahu Akbar sujud. Berbeza sedikit. Syukur ke atas nikmat yang Allah bagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah keberkatan lagi. Orang lain dia ada cara dia, itu terpulanglah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita tak bangga dengan nilai kita. Kita terikut-ikut dengan orang. Sebab itu saya merasa kita belum lagi benar-benar menghayati kemerdekaan menurut Islam. Hanya menurut kebiasaan saja. Akhir kata, contohnya dalam round ini kita sudah raya, orang India raya, orang Cina raya, kita sambut, kita ini kongsi-kongsi raya ya. Orang Cina oleh kerana dia tak ada takbir. Saya dulu Cina juga, raya macam Cina, dia tak ada takbir. Bila tak ada takbir, dia sambut dengan mercun, bing bang bong sana, macam-macam bunyi dia ada, dengan firework. Itu sambutan dia. Datang pula nanti orang-orang Taipusam pun sambut, dia pun firecrackers juga, firework juga. Dulu tak ada. Dulu dia dengan locengnya, dengan ibadatnya. Datang pula nanti Christmas, dia pun sama-sama firework. Datang hari raya Idul Fitri, kita pun lagi hebat. Idul Adha tak tahu lagi, terkorban lagi kita. Pada hakikat Allah dah beritahu, kalau kamu sudah puasa, kalau esok sudah nak raya, fatukabbirallah ala ma hadakum. Takbir, Allahu Akbar, Allah. Ini kemerdekaan kita. Rasa alhamdulillah, syukur. Kita pun crackers juga, kita sama, lagi hebat. Kawasan yang saya tinggal tak boleh tidur, kita ingat takbir, alhamdulillah, masih juga cracker, firework semua. Artinya saya kata belum merdeka lagi. Dalam perasaan kita belum memahami nikmat kemerdekaan. Sepatut kita sudah berubah. Lakum dinukum waliyadin. Nanti kita akan lihat kehebatan. Orang akan hormat orang Islam. Tengok datang orang Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi. Tak ganggu orang, tak membahayakan orang, tak terbakar sini, terbakar sana, semua tidur dengan lena, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menghayati kemerdekaan yang sejati, yang dituntut oleh syarak bukan oleh adat, insya-Allah.
Terima kasih kepada Fadilatul Syekh Husin Yi yang telah mengupas kepada kita tentang juga saya ingat berkisar tentang bagaimana kita seharusnya memahami hakikat merdeka yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Hadirin hadirat sekalian, sebagai pengakhiran daripada perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini, kita berada di penghujung daripada pertemuan kita. Saya nak mempersilakan setiap seorang ahli panel kita buka soal jawab malam ni tuan-tuan, sebab antaranya mungkinlah saya rasa boleh dipersoalkan dan melalui laman sosial kedua-dua panel kita ni. Saya nak mungkin mempersilakan setiap ahli panel kita bagi memberikan kesimpulan dan mungkin saranan dan juga nasihat kepada kita semua pada malam ini. Saya mulakan dulu dengan yang membahagia Fadilatul Syekh Husin Yi terlebih dahulu. Silakan Datuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah Dia izinkan kita bertemu pada malam yang mulia ini untuk membincang isu yang sangat penting. Pada zahirnya kita lihat hari kemerdekaan sudah jadi normal, ya, apalah hebatnya sangat, tetapi dia akan jadi hebat apabila kita memikirkan bagaimana kita nak sambut sesuatu majlis, ya, secara agama. Akan jadi hebat, akan jadi ada kelainan. Tapi kalau kita selalu memikirkan sambutan itu sebagai sambutan yang biasa, maka nilai dia pun biasa saja, tidak ada keistimewaan menurut syarak. Kita sedar para jemaah muslimin dan muslimat, kita umat yang beragama Islam, bukan orang yang tak beragama. Orang beragama, agama kita pula Islam. Dan kita tahu Islam itu memang berbeza dengan yang lain. Kita kena terima hakikat itu. Dan kita kalau terima hakikat itu, kita terima hakikat kata Islam itu yang number wahid, the best. Kita hak kita yang benar. Inilah masanya kita kena buktikan kebenaran kita, bahawa kita mesti bebaskan diri kita daripada beradat lebih daripada beribadat. Kita beradat boleh, tetapi jangan sampai terkorban agama kita kerana adat. Kalau tidak, artinya kita juga gagal. Yang kedua, kita mesti dapat membuktikan pada diri kita, masyarakat kita, bahawa Islam itu hebat. Bukan dengan nama dia saja, brand dia saja, tetapi dengan akhlak dia. Tunjuk keindahan akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan akhirnya kita doakan supaya Allah masukkan kita semua dalam golongan orang yang tunaikan janji kita pertama kepada Allah. Komitmen kita, sebagaimana kita semua telah selalu baca 1000, mungkin 2000, 10,000 kali, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya yakin semua orang dah hafal doa ini, yang bermaksud secara ringkasnya, kita telah berjanji dengan Allah, semua salatku, semua pengorbananku. Bila kata korban, kita ingat korban lembu dan kambing. Nak korban ayam tak boleh kecil sangat, bukan. Tapi umumnya kita banyak terkorban. Selalu bila korban, terkorban kita. Tapi yang dimaksud betul-betul berkorban, sanggup, ya, mempertahankan Islam dengan apa jua juga itu pengorbanan. Dan hidupku, kita hidup sekarang, tidak lama mati kita semua. Kita nak hidup kerana Allah, ikut apa yang Allah tentukan. Kalau Allah kata ini halal, halal lah, ini haram, haram lah, ini boleh, boleh, itu tak boleh, tak boleh. Itu cara hidup kita orang Islam. Dan kita nak mati, semua nak mati, kita selalu doa pada Allah, ya Allah, berilah pada kami husnil khatimah, sebaik-baik pengakhiran.
cakap senang, doa selalu, tapi pada hakikat kita masih gagal memahami doa itu. Harapan kami supaya kita semua dapat menunaikan janji dengan Allah. Semayangku, solatku, pengorbananku, hidupku, mati kamu lillahi ta'ala, kerana Allah. Tak mau mati kerana dunia, tak mau mati kerana orang, mati kerana Allah Rabbul Alamin. Bagaimana nak mati kerana Allah? Saya akhirin dengan selalu kita nak buat sesuatu, mula dengan doa. Sikit saya tambah, kita suka berdoa tapi ikut adab dia, jangan tak ikut adab. Sebelum nak buat sesuatu, minta supaya Allah bantu kita, mudahkan kita. Selepas habis doa, berusaha. Kita mesti buat betul-betul, bukan buat ala kadar, buat betul-betul. Selepas habis dah buat, baru doa balik, tutup dengan doa, supaya Allah terima dan restu apa yang kita telah laksanakan. Baru doa kita itu dinamakan makbulan. Kalau tidak, akhir kata contohnya, ramai orang bila anak nak periksa, suruh dia sembahyang hajat. Betul tak betul, kita sebutlah apa yang biasa kita buat, sembahyang hajat. Dia pun sembahyang hajat. Suruh minum air, macamnya sekarang kita pun banyak botol air depan kita, tapi bukan air ini ada air khatam Quran, ada air terang hati, ada air Yasin. Dia pun minum, masuk periksa, gagal. Lama-lama akidah dia pun rosak. Dia kata, you suruh saya minum, suruh saya semayang, suruh ini, saya gagal juga. Kawan saya acong ke merusami, satu air pun tak minum, air kopi ke Coca-Cola dia minum, dia berjaya. Ini bahaya kerana cara kita mendidik masyarakat kita tak betul. Kita bawa suatu pendekatan yang boleh menimbulkan fitnah. Usaha dulu, suruh dia rajin belajar, tuition pun tak apa. Lepas tu jangan lupa doa. InsyaAllah kalau kita ikut adab ini dan kita ikut adab yang sama menyambut apa juga hari yang kita nak sambut dengan nilai agama, insya-Allah Allah akan beri kejayaan kepada kita supaya semua ibadat kita, usaha kita dijadikan ibadah di sisi Allah Rabbul Alamin. Sekian sedikit ya conclusion daripada saya, sehingga Allah beri kepercayaan pada kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Syekh Husni. Silakan yang berbagi Datuk. Muslimin dan muslimat sekalian, Allah jadikan tabiat, antara tabiat manusia ni, manusia yang normal, dia akan hidup untuk orang lain. Sebab itu kita hidup untuk anak kita, isteri hidup untuk suami. Maksud dia akan buat sesuatu untuk cuba memenuhi nilai kemanusiaan itu, kerana manusia ini makhluk bersosial, dia akan bergaul. Maka agama apabila datang, dia meninggikan nilai ini. Dia suruh kita hidup bukan untuk diri kita, kerana kita hidup untuk orang lain juga. Maka Islam melahirkan misi bebaskan tanah air, berjuang, sahabat mati ramai para sahabat. Mereka terkorban, tapi orang lain dapat hidup. Kerana sahabat matilah, agama dapat sampai ke seluruh dunia. Tapi tidak mati sia-sia, kerana Allah menyediakan kebaikan untuk mereka. Dan ini adalah apa yang diajar oleh agama, supaya kita ini hidup untuk orang lain dan berjuang. Apabila umat Islam dia tak ada lagi perjuangan ni, kita tak masukkan nilai perjuangan dalam hidup, budak muda tak tahu nak buat apa. Orang barat sendiri apabila mereka terlalu selesa, budak-budak dia pun cari sesuatu. Dia pergi panjat gunung, dia pergi buat benda-benda yang menakutkan, supaya dia dapat rasa ada cabaran dalam hidup dia. Budak-budak kita bila tak ada perjuangan apa, jadi dia pergi rempit atas jalan, dia melumba, dia nak buat sesuatu yang dia anggap challenging. Dia nak berjuang, nak tunjukkan tenaga dia yang lebih ni dapat dia luahkan. Sebab itu antara kerja pemerintah Islam ialah menyusun supaya umat sentiasa berjuang dan adanya perjuangan. Sebab itu
kita lihat kenapa banyak munculnya budak-budak muda sokong ISIS. Sebab mereka rasa mereka nak sesuatu yang dapat menunjukkan mereka berjuang. Apabila ada orang panggil dia berjuang, dia tak tengok perjuangan apa, dia datang, dia pergi. Kalau dia tak pergi ISIS, dia pergi lumba. Kalau dia tak pergi lumba, dia buat sesuatu. Kerana dia tak arah. Kegagalan sebuah pemerintahan dan pemerintah umat Islam, apabila mereka nak salurkan benda ni, mereka salurkan kepada jalan yang salah. Bagi dia hiburan berlebihan, sambutan tahun baru, sambutan kemerdekaan, sambutan apa, dia jadi syok berlebih-lebihan. Dan dia tak tahu kenapa dia hidup, bagaimana patut dia hidup untuk orang lain, seperti yang diajar oleh agama. Nabi jamin sebahagian besar sahabat dengan syurga. Abu Bakar Siddiq dijamin masuk syurga. Nabi wafat, Abu Bakar tak pernah duduk di rumah apa ataupun pegang duduk berzikir atas tikar sejadah untuk tunggu hari masuk syurga mengikuti Nabi. Dia berjuang habis-habisan selepas Nabi tak ada, untuk membolehkan orang Islam, umat Islam survive selepas tak adanya Nabi. Dia tak kata macam mana pun aku ni dah dijamin syurga, korang buatlah kerja korang belum dijamin lagi. Umar bin Khattab dijamin syurga untuk dia. Nabi kata, iftah lahu wa basyirhu bil jannah, buka pintu itu, khabar gembira untuk Umar syurga. Nabi SAW wafat, Abu Bakar wafat, Umar sambung kerja. Umar buat kerja untuk umat Islam yang sangat luar biasa, kerja yang sangat luar biasa. Sehingga satu hari apabila Uthman buka pintu, buka tingkap di tengah panas padang pasir Madinah yang sangat panas, lihat Umar bin Khattab sedang berjalan di tengah panas. Kata Uthman, dia orang utara kata dia kelui dari jauh lah, dia pengat, ya Amirul Mu'minin, ila ain, wahai Amirul Mu'minin, nak pergi mana? Kata Umar bin Khattab, inilah dia orang ni bagi hilang unta zakat, aku nak pergi cari unta zakat ni, lepas mana budak-budak ni bagi hilang. Kata Uthman bin Affan, kau telah tinggalkan kami dalam keadaan yang susah nanti. Maksud susahlah kami nak cari orang yang macam kau. Kerana padahal Umar tak kata kau lah pergi cari dapat pahala, aku kat mana pun jamin dah syurga. Tak. Sehingga berakhir dengan kematian, dibunuh Umar bin Khattab. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi jadi tetamu rumah dia. Dia minta Nabi duduk belah atas, dia tak nak, Nabi tak nak, Nabi duduk belah bawah. Nabi masa awal tak ada rumah, tetamu rumah dia. Kadang-kadang air tumpah habis baju kami ambil lap, takut menitik rumah dulu, dia menyerap kan, kena kat Nabi SAW kat bawah. Kami jaga kalau kami berjalan ke atas, hormat Nabi duduk di bawah. Nabi tetamu dia, takkan dia masuk neraka. Nabi wafat, kubur Abu Ayyub Al-Ansari itu hampir ke Turki, meneruskan agenda Nabi. Walaupun selepas berapa belas tahun kewafatan Nabi, tak pernah berhenti mereka berjuang. Umat yang seperti ini hidup. Tetapi umat dalam negara orang Islam sekarang, pemerintah dia pun tak tahu nak bagi apa perjuangan untuk mereka, dan mereka pun tak tahu nak berjuang untuk apa. Sebab tu kita bagus NGO, badan-badan dakwah ini, bila mereka buat aktiviti dakwah, mereka hidup diri mereka, mereka tahu ke mana mereka nak pergi. Mereka suruh anak-anak kita terbabit, pergi buat kerja dakwah, pergi hidup untuk orang lain, kerana syurga hidup untuk kita. Sebab itu kemerdekaan ini tidak akan dapat kita rasai kerana kita tak berjuang menentang penjajah. Dan dalam sejarah kita pun tak banyak tumpah darah, sorry to say. Sebahagian negara tumpah darah begitu banyak. Indonesia banyak orang mati untuknya, Libya ramai orang mati untuknya, Palestin umpamanya ramai orang mati untuknya. Tapi kita tak ada semua ni. Sebab tu kita kena suruh diri kita berhidup untuk orang lain. Kita kena hidup untuk orang lain. Kita kena berjuang untuk menyampaikan hidup untuk orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita akan tahu makna perjuangan dan makna menjadi insan yang merdeka. Jika tidak, kita akan dihambakan oleh diri kita sendiri. Terima kasih pengurusi.
Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Kita telah mendengar untayan bicara yang telah disampaikan oleh kedua-dua panel kita sebentar tadi. Dan sudah pasti tuan-tuan dan puan sekalian banyak dapatan-dapatan yang boleh kita ambil, khususnya untuk menjadi pembakar semangat kita berusaha berjuang untuk kita terus menerus mempertahankan kemerdekaan yang ada dalam negara kita ini. Dan walaupun kita tidak berada, mungkin sebagian besar daripada kita ini tidak berada di zaman yang mungkin sukar dan susah golongan terdahulu, seperti mana mereka yang berusaha untuk menentang penjajahan dan berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, yang mungkin telah dilalui oleh golongan-golongan yang terdiri daripada anggota-anggota keselamatan, pihak polis, pihak tentera dan sebagainya. Namun sudah pasti kita yang berada dalam keadaan mendapatkan dengan nikmat kemerdekaan ini, marilah sama-sama kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada mereka yang terdahulu telah berjuang untuk memastikan keselamatan, kedaulatan, keamanan di dalam negara kita ini, dan memberikan kepada kita dengan satu perkataan yang kita sebut dan kita laungkan pada setiap kali sambutan ini, iaitu laungan keramat merdeka, merdeka dan merdeka. Hadirin hadirat sekalian, walaupun kita tidak berada seperti mana suasana mereka, tapi kita wajar untuk berterima kasih dan mengabadikan bagaimana kita juga menginginkan kita mempunyai semangat seperti mana mereka. Saya teringat dengan kata-kata yang begitu masyhur yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, ketika mana dia menyebutkan tentang kehebatan golongan terdahulu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tatkala Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang berada di pertengahan, yang kamu itu menjadi syuhada a'lan nas, yang kamu menjadi saksi di tengah-tengah ataupun saksi kepada masyarakat. Hadirin hadirat sekalian, kata Imam Al-Qurtubi ketika mana dia menyebutkan tafsir kepada ayat ini, kata dia, hadza, inilah dia, walaupun kita katanya hadza in kunna minal akhirin, inilah kita walaupun kita berada di penghujungnya, iaitu penghujung daripada untayan golongan yang terdahulu yang dinyatakan sebagai golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terdiri daripada golongan para nabi terdahulu. Nahnu wa in kunna akhirin zamanan lakinnal awwalu makanan. Kata Imam Al-Qurtubi, kita walaupun di akhir daripada zaman, tetapi kita awal yang terlebih dahulu akan mempertahankan agama ini, lebih kita terdahulu, kerana kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita ini akan mampu menjadi saksi kepada keamanan, kedaulatan dan juga kemerdekaan negara kita, kalaulah tanpa ada pengorbanan di dalam negeri kita, dalam diri kita. Hadirin dan hadirat sekalian, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah daripada kelemahan saya sendiri, saya menyerahkan jutaan penghargaan terima kasih kepada seluruh jentera penggerak, kepada Forum Perdana Awal Islam pada malam ini, kepada Didif Kenamaan, kepada Didif Kehormat, dan bahkan kepada mereka yang terlibat sama ada langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program ini, khususnya kepada pihak Baidunita dan juga Kerajaan Negeri Perlis. Hadirin dan hadirat sekalian yang tidak berganjak sedari tadi, dan semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan demikian sampai sedikit forum kita pada malam ini.